Selamat pagi dan salam sejahtera Dr. Salman binti Omar. Nama saya Sarvina Chandrasekaran. Kami dari kumpulan 6 membuat kerja khusus dari tema ke-9 iaitu Revolusi Sains dan Teknologi. Tajuk kerja khusus kami adalah perkembangan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan. Saya akan mulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Pertama, saya akan menerangkan definisi tajuk secara umum. Perkembangan adalah satu proses atau tahap pertumbuhan ke arah yang lebih maju dan bersistematik dari semasa ke semasa. Definisi sains pula adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang merangkumi suatu kebenaran. Seterusnya, teknologi adalah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Manakala pendidikan merujuk pada proses penyampaian dan penerimaan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Seterusnya, yang kedua, saya akan memberitahu gambaran umum elemen-elemen atau kandungan yang ada dalam kerja khusus ini. Pertama, kami mengkaji tentang cara pembelajaran pada zaman dahulu sebelum mengalami revolusi sains dan teknologi dengan cara pembelajaran pada zaman kini selepas mengalami revolusi sains dan teknologi. Cara pembelajaran kita pada zaman ini telah banyak mengalami reformasi berbanding dulu. Pelbagai alat-alat canggih yang telah diperkenalkan seperti telefon pintar, laptop dan laman-laman sesawan serta aplikasi-aplikasi yang membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama, sesuatu perkara mesti ada kebaikan dan keburukannya. Begitu jugalah dengan revolusi sains dan teknologi ini. Kita akan mengkaji dengan lebih mendalam tentang kebaikan dan keburukannya terhadap pelajar. Di samping itu, kami juga mengkaji cabaran-cabaran yang harus para pelajar dan guru-guru hadapi sewaktu mengaplikasikan penggunaan sains dan teknologi ini dalam bidang pendidikan, dan ianya bukan mudah untuk diatasi. Akhir sekali, elemen terakhir dalam kerja khusus ini adalah kesimpulan dan rumusan yang lebih terperinci tentang perkembangan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan. Sains dan teknologi telah membentuk pendidikan kita secara mendasar dan akan terus menjadi kekuatan pengubah dalam dunia pendidikan pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera doktor. Sekarang saya akan membentangkan cara pembelajaran dan pengajaran di Malaysia sebelum revolusi sains dan teknologi. Yang pertama, iaitu cara penggunaan pengajaran yang konvensional. Contohnya, guru akan memainkan peranan penting sebagai sumber ilmu dan pengajar utama, manakala pelajar memiliki peranan yang lebih pasif dalam proses pembelajaran. Kesannya, pelajar akan jadi kurang kreatif sebab mereka tidak diberikan peluang banyak untuk menunjukkan mereka sendiri dalam kelas. Selain itu, papan hitam dan kapur adalah alat utama untuk pengajaran, dan buku teks merupakan sumber utama bagi pembelajaran. Hal ini kerana belum wujud lagi penggunaan alat teknologi yang moden dalam kelas seperti komputer dan projektor. So, ini menyebabkan pelajar lebih terhad dalam akses kepada bahan pelajaran yang banyak di luar seperti bahan sumber digital dalam internet. Akhirnya, bagi pentadbiran dan pengurusan sekolah, pengurusan sumber daya seperti maklumat dan data dilakukan secara manual tanpa menggantung kepada sistem dan teknologi. Kebanyakan rekod disimpan dalam bentuk tulisan dan lisan. Tambahan pula, terdapat pembangunan infrastruktur moden yang terhad di dalam sekolah seperti LCD, skrin projektor, mikrofon dan papan tulis yang dapat membantu guru lebih efektif dalam penyampaian ilmu mereka kepada pelajar. Itu sahaja untuk penyampaian saya bagi topik ini. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan bentangkan kaedah pembelajaran pada zaman sekarang di Malaysia yang telah mengalami revolusi. Yang pertama ialah kaedah pembelajaran secara dalam talian. Penggunaan aplikasi seperti Google Meet, Webex dan Microsoft Teams banyak dilaksanakan pada zaman kini. Ianya bermula apabila terdapat penularan wabak penyakit berjangkit yang menyebabkan semua institusi pendidikan terpaksa ditutup dan tiada sesi pembelajaran secara bersemuka. Jadi oleh itu, penggunaan aplikasi ini dilakukan untuk mendapat pembelajaran dapat diteruskan. Jadi ia akan dapat memudahkan pelajar serta guru-guru atau pensyarah. Yang kedua ialah penggunaan paparan slide yang menarik. Selaras dengan pembelajaran abad ke-21, penggunaan paparan slide ini dapat menarik lagi perhatian pelajar untuk dalam sesi pembelajaran. Contoh aplikasi yang selalu digunakan untuk memaparkan slide seperti Canva, PowerPoint atau Microsoft Word. Yang ketiga ialah penggunaan e-book sebagai ganti kepada buku fizikal. Kebanyakan buku pelajaran, terutamanya buku-buku universiti, memakan kos yang amat tinggi dan
Oleh kerana itu, kebanyakan pelajar pada zaman sekarang lebih memilih untuk membeli e-book daripada buku fizikal kerana harga buku e-book jauh lebih murah daripada buku fizikal. Dan setelah itu, pelajar tidak perlu membawa banyak buku untuk pergi ke kelas. Sekian saja, terima kasih. Sekarang saya akan membentangkan tentang kebaikan dan keburukan revolusi sains dan teknologi terhadap bidang pendidikan. Kebaikan yang pertama ialah dapat menjalankan kaedah pembelajaran yang lebih efektif. Perkembangan sains dan teknologi pada hari ini telah memberikan peluang kepada guru untuk membuat persiapan awal serta menyediakan bahan pengajaran mereka dengan lebih lengkap dan menarik kepada para pelajar. Contohnya, guru boleh menyediakan bahan pengajaran dalam bentuk video, gambaran serta PowerPoint yang mudah difahami agar dapat menarik perhatian pelajar. Selain itu, revolusi dan teknologi juga menyediakan platform kepada pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Pelajar boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan yang berkaitan dengan pengajar mereka. Kebaikan yang kedua ialah dapat menjalankan kaedah pembelajaran yang interaktif. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan aktiviti yang menarik melalui teknologi seperti menyediakan kuis dalam tarian kepada pelajar yang berkaitan topik yang telah diajar dan dibincang semasa waktu pembelajaran. Kebaikan yang seterusnya ialah dapat mengakseskan maklumat dengan mudah dan menjimatkan masa. Memandang pada teknologi hari ini, pelajar dapat mencari dan mengumpul maklumat dengan cara yang lebih mudah dan cepat, iaitu melayari internet. Contohnya, pelajar boleh melayari web seperti Google untuk mencarikan segala maklumat yang ingin didapati. Seterusnya ialah keburukan revolusi sains dan teknologi terhadap bidang pendidikan. Keburukan revolusi sains dan teknologi terhadap bidang pendidikan ialah menimbulkan masalah radikalisme dalam kalangan pelajar dan menyebabkan pelajar malas berfikir. Perkembangan teknologi yang secara berterusan telah menyebabkan masyarakat kini semakin bergantung kepada teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila maklumat yang terdapat di dalam internet semakin lengkap, pelajar merasakan lebih efektif dan dapat meringankan beban mereka sekiranya mereka menyalin jawapan yang terdapat dalam internet secara terus. Bukan itu sahaja, pelajar yang bergantung kepada sains dan teknologi akan menyebabkan mereka malas berfikir kerana menganggap boleh menyalin jawapan daripada internet. Selamat datang dalam presentasi kami tentang cabaran untuk meneruskan usaha meningkatkan bidang pendidikan melalui penggunaan sains dan teknologi. Dalam perjalanan ini, kita akan membahas beberapa cabaran yang mungkin dihadapi dan strategi untuk mengatasinya. Cabaran pertama yang perlu diatasi adalah masalah infrastruktur dan aksesibilitas, iaitu tidak semua tempat memiliki akses yang memadai kepada teknologi dan sumber daya digital. Strategi untuk mengatasi cabaran ini ialah memastikan infrastruktur teknologi yang memadai di semua sekolah, termasuk akses internet yang cepat dan perangkat yang memadai. Program subsidi atau bantuan dapat membantu sekolah-sekolah yang terlibat dalam masalah kewangan. Cabaran berikutnya adalah pelatihan guru dalam penggunaan teknologi, iaitu banyak guru mungkin tidak terampil atau kurang akrab dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Strategi untuk mengatasi cabaran ini ialah menyelenggarakan pelatihan rutin untuk guru agar dapat memahami dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka. Ini dapat termasuk semita atau khusus. Ketika kita hadapi masalah kurangnya sumber daya, iaitu implementasi teknologi sering kali memerlukan pelaburan yang besar. Strategi untuk mengatasi cabaran ini ialah mencari dana dari berbagai sumber seperti pemerintah, perusahaan atau organisasi. Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat membantu mendapatkan perangkat dan perangkat lunak dengan harga yang lebih terjangkau atau bahkan gratis. Cabaran selanjutnya adalah kurangnya kurikulum yang relevan, iaitu kurikulum mungkin tidak memadai dalam mengintegrasikan sains dan teknologi. Strategi untuk mengatasi cabaran ini ialah mendukung mengembangkan kurikulum yang relevan dengan menggandeng para ahli industri dan akademisi, menyertakan topik-topik seperti kecerdasan buatan atau sains data. Kesimpulannya, mengatasi cabaran ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, komunitas dan sektor swasta. Dengan mengambil langkah-langkah strategi dan berkelanjutan, diharapkan integrasi sains dan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualiti dan relevansi pendidikan untuk siswa di masa hadapan. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan dan rumusan secara keseluruhan berkaitan tajuk kami. Kesimpulannya, perkembangan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan telah membawa pelbagai kebaikan kepada semua manusia, khususnya untuk para pelajar.
Antara kebaikannya ialah para pelajar dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk menyiapkan tugasan mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengakses maklumat dengan lebih cepat dan mudah, sekaligus dapat menyebabkan sesi pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Walau bagaimanapun, jika dilihat daripada perspektif lain, terdapat juga keburukan yang berpunca daripada perkembangan sains dan teknologi ini. Sebagai contoh, apabila para pelajar terlalu bergantung pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran, mereka akan jadi malas untuk berfikir. Hal ini secara tidak langsung, kualiti pelajar juga akan merosot. Seterusnya, jika sains dan teknologi ini digunakan secara berleluasa, kes penipuan dan plagiarisma dalam kalangan pelajar juga semakin bertambah. Oleh itu, para pelajar diharapkan agar tidak terlalu bergantung kepada penggunaan sains dan teknologi untuk mencari satu maklumat yang mudah. Hal ini adalah demikian kerana dengan ketidakbergantungan pelajar kepada teknologi dapat menjadikan mereka berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan sebarang masalah. Justru, marilah kita bersama-sama memanfaatkan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan dengan sebaiknya agar dapat melahirkan modal insan yang cemerlang di masa hadapan. Sekian, terima kasih.